Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusham. Baik, hari ini akan menjadi penentuan sama ada negara akan kembali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara penuh. Perkara itu akan diputuskan dalam mesyuarat sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya jam 3 petang nanti. Dan keutamaan mesyuarat itu akan terarah kepada sama ada negara akan kembali kepada pelaksanaan PKP penuh susulan peningkatan kes melebihi 6,000 selama 2 hari berturut-turut sejak Rabu. Dan adakah PKP secara penuh langkah terbaik untuk kita kawal pandemik ketika ini? Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama pakar kesihatan awam Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari di Malaysia. Ya, Prof. Pertama sekali, apa yang dapat kita jangkakan pasca mesyuarat yang akan memutuskan sama ada PKP secara penuh akan dilaksanakan atau sebaliknya? Ya, daripada apa yang saya baca daripada berita yang disiarkan, ada kemungkinan kerajaan akan membuat keputusan, ya, sama ada akan melaksanakan PKP secara penuh ataupun tidak. Jadi kita tertunggu-tunggu keputusan tersebut. Walau bagaimanapun, kita harus lihat bahawa PKP yang telah pun dilaksanakan sebanyak 3 kali sebelum ini nampaknya tidak memberikan kesan yang positif. Bilangan kes pada fasa sekarang ini meningkat sehingga lebih daripada 6,000 kes. Walaupun ada kebaikannya PKP ini di peringkat awal, iaitu dapat membantu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi apa yang kita lihat ada terlalu banyak kelemahan yang timbul. Salah satunya adalah kerana kesan ekonomi yang amat buruk berlaku akibat daripada PKP yang dilakukan. Malah kalau dilakukan secara keseluruhan, ini akan memburukkan lagi keadaan ekonomi. Yang keduanya, penguatkuasaan daripada PKP yang kedua dan juga yang ketiga, kita dapati terlalu banyak cabaran dan banyak pengecualian yang diberikan dan penguatkuasaan yang lemah. Ini menyebabkan tidak ada kesan yang positif yang dapat kita lihat. Malahan kes bertambah. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan antara kebaikan dengan keburukan, lebih banyak keburukan daripada PKP penuh untuk kita laksanakan. Jadi saya berharap kerajaan memperhalusi betul-betul apakah kita perlu sangat-sangat untuk melaksanakan PKP ini. Ya. Sebagai pakar kesihatan awam, dengan penyidikan saya dalam bidang ekonomi, kesihatan dan juga pengurusan, saya merasakan bahawa ini tidak perlu dilaksanakan sekarang, tetapi kita mempunyai mencari langkah-langkah yang lain, yang banyak alternatif lain yang boleh kita perkuatkan untuk melandaikan kembali lengkuk yang penyebaran penyakit yang sedia ada ini supaya menurun. Apa maksud Prof berkaitan dengan jalan alternatif lain? Apa pilihan yang kita ada ketika ini, Prof? Kerana kita tahu sistem kesihatan semakin tekan, kes meningkat secara drastik dan usaha untuk kita imbangi antara kehidupan harian dan juga sektor ekonomi lagi. Tapi banyak pihak berpendapat PKP lebih ketat wajar dilakukan. Apa alternatif yang boleh dikemukakan, Prof? Masih banyak alternatif yang saya rasa viable yang boleh kita laksanakan sebagai alternatif kepada PKP penuh. Pertama sekali adalah kita harus memperbaiki penguatkuasaan SOP yang sedia ada sekarang. Misalnya teruskan penguatkuasaan yang lebih baik supaya tidak berlaku pengumpulan ramai orang dalam satu tempat ataupun crowded places. Kemudian kita harus juga melaksanakan dengan lebih terperinci ujian-ujian untuk melakukan screening dengan lebih intensif dan juga melakukan isolasi. Sekarang ini terlalu banyak masalah dari segi contact tracing yang kita lihat tidak dijalankan secara optimum. Ini perlu kita optimumkan dan ini boleh dilakukan. Yang ketiga adalah kita harus memperkuatkan memperkemaskan aktiviti kita untuk meningkatkan liputan vaksinasi. Sekarang ini terlalu banyak masalah yang dihadapi oleh kerajaan dan juga orang ramai dalam mendapatkan vaksin. Jadi ini harus diperbaiki lagi, misalnya penyampaian vaksin dan juga perkhidmatan yang diberikan untuk menyampaikan vaksin kepada ahli masyarakat perlu kita tingkatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian satu perkara lagi yang perlu kita lihat adalah Kementerian Kesihatan tidak boleh bersendiri dalam hal ini. Kementerian Kesihatan harus bekerjasama dengan pakar-pakar di luar daripada Kementerian Kesihatan untuk menganalisis data yang dikumpulkan daripada MySejahtera dan juga daripada HIDE ini supaya mereka dapat menggunakan artificial intelligence dan juga data analisis yang lebih tepat supaya dapat diambil tindakan. Satu lagi yang kita tidak harus tinggal dalam memikirkan adalah
kita pada masa sekarang ini tidak melaksana dengan sepenuhnya apa yang kita panggil sebagai konsep multi-sectoral approach. Masih lagi ditumpukan kepada cuma di peringkat Kementerian Kesihatan. Jadi proses desentralisasi harus dilakukan, di mana kita harus memberi peluang kepada peringkat negeri dan juga peringkat daerah untuk bertindak dengan lebih aktif, membentuk jawatan kuasa yang lebih dan juga tim di peringkat bawahan supaya mereka dapat menjalankan tindakan dengan lebih baik. Jadi data sharing dan pada masa yang sama desentralisasi daripada aktiviti yang sekarang ini terlalu memusat kepada Kementerian Kesihatan harus kita perbetulkan, harus kita perkuatkan. Jadi banyak lagi option yang boleh kita laksanakan yang tidak dipikirkan. Jangan mengambil jalan mudah untuk melakukan PKP penuh. Ini akan merosakkan ekonomi dan akan menyebabkan lebih ramai rakyat akan marah kepada pemerintah sekarang. Prof, selain daripada PKP penuh, tidakkah boleh untuk kerajaan dan pihak yang berkaitan untuk memperkukuhkan lagi PKP yang dikuatkuasakan ketika ini berdasarkan bukti yang sedia ada? Contohnya, kawalan pergerakan di kawasan tumpuan tempat penyebaran berlaku, termasuklah di negeri-negeri yang mencatatkan kes yang tinggi. Ya, jadi kalau kita nak melakukan PKP harus secara localized dan tidak boleh secara keseluruhan kawasan. Dan ini memerlukan data. Data yang lebih terperinci harus kita ada supaya kita dapat zoom in kepada area yang betul-betul mempunyai kes yang banyak dan mengambil tindakan yang tertumpu kepada kawasan tersebut. Tidak secara generik dikenakan ke seluruh negara, ini akan menimbulkan berbagai masalah. Yang penting adalah data sharing. Sekarang ini data sharing tidak berlaku di Malaysia. Kita heran kenapa kementerian tidak mahu berkongsi dengan kerajaan negeri Selangor misalnya, yang mempunyai kapasiti yang tinggi dan juga sumber keuangan yang baik untuk memobilisasikan sumber yang mereka ada bagi mengendalikan kes ini di peringkat lokal. Ini harus diperkuatkan dan jangan terlalu memikirkan perbezaan dari segi politik sehingga menyebabkan rakyat di negeri tersebut merana. Jadi ini harus dilakukan dengan lebih aktif dan juga semua pihak harus bekerjasama. Prof, akhir sekali ada juga yang berpendapat sekiranya PKP penuh dilaksanakan mass testing disertai dengan suntikan vaksin ke kawasan hotspot, contohnya seperti di negeri Selangor sendiri, perlu berjalan serentak. Pada pendapat Prof, adakah ia boleh dilaksanakan? Ya, boleh dilaksanakan, tak perlu dibuat PKP pun kalau kita nak melaksanakan mass screening dan juga vaksinasi ini. Karena kalau kita lakukan kedua-dua ini, maka lebih mudah tanpa PKP. Kalau PKP nanti masyarakat nak mendapatkan vaksin dan sebagainya, bagaimana kalau dilakukan PKP secara penuh? Ini akan membantut usaha tersebut. Jadi kita boleh lakukan ujian-ujian saringan ini bersama-sama dengan memberikan vaksin secara serentak. Tak perlu pun kita melakukan PKP penuh. Okey, baik. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid yang merupakan pakar kesihatan awam yang sedikit sebanyak mengulas apa pilihan yang kita ada ketika ini untuk mengawal pandemik COVID-19. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.